Boleh ikut cikgu? Dapat tak sampai keep ni? Okey. Okay. Yang keep ni, yang best tu ialah saya biasanya guna keep ni untuk pergi beli barang-barang dapur. Biasanya saya guna keep ni. Contoh saya tunjukkan macam mana nak buat barang dapur. Kita pergi kat notes ni kan. Okay, kita boleh take a notes. Contoh saya cakap nak beli barang dapur. Contohlah kan. Okay, so kita tekan yang ni. Tekan tanda mana kot? Oh ni siap, sorry. Mana ni? Okay, sini take a note. Lain sikit lah. Archive, add image, add color, collaborator, remind me. Cikgu bolehlah buat lah nota kat sini contohnya apa-apalah macam cikgu nampak kat saya kan ni kan. Barang dapur. Contohlah, okay, boleh buat take a note kat sini. Boleh apa-apa cikgu nak beli ke kan. So boleh kat situ. Dia sebenarnya ada satu lagi function kita boleh buat ni, checkbox. Macam dia. Ni contoh nak beli ikan. Okay, lepas tu beli sayur. Lepas tu beli udang. Contoh kan macam ni kan. Okay, lepas tu cikgu pun pergi ke pasar raya. Kan? Cikgu pergi ke pasar raya. Cikgu dah beli ikan. Contoh dah beli ikan kan. Cikgu tekan ni ikan. Tik. So dah beli dah. Macam biasa kita pergi pasar raya, kita bawa kertas tu tak? Kita bawa kertas. Kan? Lepas tu kita bawa pen. Betul tak? Kita bawa pen, kita tulis kat situ. Apa benda barang-barang dia kan. Ni tak payah. Kita guna Google Keep je. Saya memang ada aplikasi Google Keep ni dalam handphone saya. So saya senang nak beli barang-barang. Kita tulis je barang-barang apa kita nak. Terus nanti dah boleh. Senanglah kita dah tahu barang apa yang kita dah beli. Okey. Dan juga benda ni kita boleh letak juga mana tadi ni? Add collaborator. Collaborator ni ialah contoh macam isteri saya. Isteri saya dia buat senarai barang tu, dia boleh letakkan, kita boleh share handphone ke handphone. Contoh dia kan. So isteri kita tahulah apa barang-barang yang kita dah beli kat situ. So bila kita dah beli barang tu, kita tick kat situ, automatik nanti isi kita punya list pun akan hilang. So dia tahu apa barang kita dah beli ke belum beli barang-barang tu. Senang macam tu. Okay. Sangat mudahlah Google Keep ni. Okay. Alright. Boleh tak? Okay, Google Keep. Lepas tu kita ada drive, kita bagi kemudian. Okay, foto semua gambar-gambar cikgu boleh letak kat sini. Tapi jangan gambar yang ni lah. Sebab ni gambar, kalau gambar-gambar kerja boleh lah. Cikgu-cikgu nak buat gambar aktiviti sekolah kan. Sesuai lah. Gambar peribadi tak disarankan lah. Sebab Google ni, kalau cikgu letak gambar-gambar kat sini, kita search gambar tu akan keluar. Itu yang bahaya. Okay, Cikgu Ho ada soalan? Cikgu Kamarul. Jadi benda ni ada privacy tak? Maknanya penyelaras saya boleh nampak lah apa saya nak beli semua tu. Yang ni tak ada sebab kita gunakan ID D5. Tak nampak. Oh, maknanya pentadbir boleh nampak lah saya nak beli udang ke, nak beli gula ke. Pentadbir tak nampak. Macam pentadbir dia privacy tak? Privacy tak? Privacy. Sebab saya tak nampak apa yang cikgu buat. Macam cikgu buat Google Classroom pun, saya boleh nampak cikgu telah buat Google Classroom tu tapi saya tak tahu apa konten dalam Google Classroom yang cikgu cipta. Saya tahu cikgu ada Google Classroom, kelas-kelas mana. Saya daripada PPD saya boleh pantau sebab saya ada dashboard. Saya boleh tengok apa aktiviti sekolah di Putra buat. Berapa orang cikgu yang log masuk, berapa banyak Google Classroom, berapa banyak murid yang masuk classroom cikgu. Tapi ID cikgu ni saya tak boleh pantau apa yang cikgu buat ni. Cikgu buat barang-barang ni tak ada, saya tak boleh tahu. Okay, macam saya pun, Google Keep yang saya buat ni pun, saya gunakan ID D5, nampak ni gambar ni. Gambar ID D5 saya. So tak ada masalah pun nak buat barang-barang macam ni. Semua, tapi pasal kerja lah, semua pasal kerja. Kan, lebih letak gambar, text tag, macam semua benda lah saya letak kat sini. Okay, boleh Thank you. Okay. Tu Google Keep. Okay, seterusnya kita pergi kepada ni foto. Okay, YouTube pun ada pautan kat sini. Kalau tak pergi kat luar, browser luar, kita masuk dalam ni pun boleh. Okay, translate. Kita boleh tukar bahasa lah. BM ke BI ke bahasa Arab ke. Google Earth. Dia macam aplikasi 3D lah. 3D cikgu boleh explore kemudian lah. Maps, auto draw. Ni untuk cikgu seni sesuai. Auto draw ni dia memang lukis lah. Dia sangat menarik. Saya pun dah try semalam dah. Start drawing, cikgu boleh lukislah apa-apa yang cikgu nak. Senang macam-macam lah. Letakkan teks ke. So cikgu-cikgu lain pun boleh gunakan benda ni. Contoh cikgu nak ajar matematik, ajar calculation kan. So cikgu buka lah sambil buka Google Meet, buka aplikasi auto draw ni. 3 tambah 4 nak ajar contoh kan. Senang. Ajar sains nak lukis daun ke apa ke, semua boleh lukis kat sini. Lagi senang.
Okey, buka ni, nama dia auto draw. Okey, canvas pun sama macam auto draw, lukisan juga. Okey, dan Google Meet kita akan belajar lanjut lepas ni. Right? So setakat aplikasi Google ni ada masalah tak? Sebab hari ni kita fokus 3 je. Kak Marul, dalam aplikasi Google ni, dalam Kak Marul punya dengan kita orang punya macam tak sama kot. Tak sama. Maksudnya ada sikit yang bawah-bawah tu tambah kemudian Yang mana ni bawah ni? yang ada gambar planet. Yang ni semua ada, cikgu kena scroll down bawah lagi. Jumpa tak? Buka paparan kat laptop ke pakai, sebab yang ni saya tak pakai ID admin. Dari mana saya kat PBD saya ada ID admin, tapi ni saya pakai gunakan akaun sekolah, pakai G, guru. Sebab di PBD ada akaun dia juga, tapi saya tak pakai. Saya pakai akaun guru. Samalah, akaun saya sama macam cikgu-cikgu. So saya sebenarnya ada 2. Satu akaun PBD saya ada untuk pantau sekolah. Satu lagi yang personal lah, yang KPM bagi tu yang G. Sebenarnya sama. Semua akan dapat paparan yang sama macam ni. So untuk sains ada Google Experiment, cikgu berminat. Cikgu yang bidang komputer dia ada JavaScript, bidang programming. Semua disediakan kat sini. Google Earth Studio. CS First ni pun untuk orang programming, computer science. Interland ni macam game. Game pasal security. Okay, ni pun saya dah main dah game ni, cikgu boleh try lah. Dan Google Education Portal ni pasal portal pendidikan lah, portal pembelajaran bagi Google. Right? Macam-macam ada sebenarnya. Cikgu boleh explore ya. Saya pun tak habis explore sebenarnya. Tak sampai setahun kan, hari-hari buka aplikasi-aplikasi sebab nak mahirkan, sebab nak bagi bimbingan ke siswa sekolah. Okay? Right. So, kat mana kita sekarang? Okay. Slide. Okay, tadi dah buat pengenalan, dah settle. Okay, sekarang ni kita akan pergi kepada aplikasi pertama iaitu Google Classroom. So, part pertama dah habis cikgu. Okay, kita akan turun kepada part kedua, Google Classroom. So, macam mana cara nak buka Google Classroom? Okay, so kita pergi balik kepada menu Ni menu, klik menu. Okay, cikgu dah boleh bersedia Ni dah masuk part kedua ni. Part kedua, Google Classroom. So, boleh bersedia cara nak buka Google Classroom. Okay, yang belum mahir lagi. Yang dah mahir tu, cikgu teruskan. Mantapkan lagi dan budayakan GC. Right? So, klik pada menu ni guru. Okay, kemudian kita beri kat mana cikgu? Siapa tahu? Nak klik kat mana ni? Activity. Okay, kita pergi dekat activity. Okay, klik activity. Okay, di sini cikgu akan jumpa Google Classroom. Okay, jadi sama-sama kita buat Google Classroom ni. Cikgu klik sini. Klik Google Classroom. Okay, cikgu dapat paparan ni paparan menu utama dia kat sini. Kemudian dia ada ni panduan pengguna dan juga dia klik untuk mula. Kita klik pada klik untuk mula. Okey. So cikgu sampailah ke sini. Dah sampai cikgu? Boleh tak di sini sampai sini? Boleh sampai dah. Okey. Okey, so kita dah sampai kat sini. Right? Okey. So kalau cikgu tengok kat sini, dia ni dipanggil sebagai macam class card lah kita panggil class card. So kalau ada gambar orang ni maksudnya ialah cikgu masuk kelas orang tu. Okey. Kalau tak ada gambar orang macam ni kan, ni maksudnya kelas yang cikgu cipta. Okey, macam saya ni saya ada masuk kelas orang lain, 1 2 ni 3. Lebih kurang tu lah 3 4 5 macam tu lah. Lebih kurang 5 kelas yang saya masuk kelas orang lain. Okey. Yang macam ni yang tak ada gambar orang maksudnya kelas tu ialah cikgu cipta sendiri. Okey, hari ni kita akan belajar tengok kita punya sekejap Okey. So apa yang kita akan buat pada hari ni cikgu? Boleh nampak tak? Okey, nampak tak ni? Besar sikit. Okey, pertama kita akan buat ialah cipta kelas. Kedua, kita akan buat invite murid ke dalam kelas. Okey, ketiga, cipta topik. 4, beri nota. Yang kelima, memberi tu tugasan. So 5 perkara lah kita akan buat dalam Google Classroom.
Okay, so kita pergi dulu step dia pertama Okay, macam mana kita nak cipta kelas? Okay, kita buat ni, tekan tanda tambah ni. Okay, tambah ni, kemudian kita klik ni, join class. Okay, sebab dia ada satu join class, satu lagi create class. Kalau join class ni, maksud dia ialah cikgu nak masuk kelas orang lain. Okay, kalau create class ni, cikgu cipta kelas cikgu sendiri. Okay, sebagai contoh, okay, kita nak cipta kelas, kita tekanlah create class. Okay, kemudian cikgu akan sampai kepada dialog box macam ni. Pada create class. So dari ni banyak. Okay, kita ada 4 section ni kan. Yang utama dia yang wajib letak class name. Okay, contoh class name ni saya buatlah tahun ni 2021. Okay, contoh nama kelas saya ialah contoh dia 4 STEM. Contoh nama dia 4 STEM. Okay. Section ni mungkin saya akan buat subjek lah. Saya akan buat ni biologi. Okay. Subjek dengan room ni kita boleh biarkan cikgu. Sebab dia takkan keluar dekat tepi ni. Kita nampak tepi ni kan, dia takkan keluar. So biarkan pun tak apa. Kemudian kita tekan create. Okay, dia creating, kita tunggu sekejap. Okay. So, cikgu dah sampai kepada kelas cikgu sendiri. Okay. Setakat ni boleh ikut cikgu? Okey, boleh. Boleh. Sampai Okay. So, inilah cikgu punya kelas. So, apa perkara yang cikgu kena buat bila sampai ke sini ialah, ni nampak kelas code. Okay, contoh saya ada kelas code ni, saya buka. Okay. Then, saya tekan copy invite link. Okay. Then, saya pergi dekat sini. Okay. Kan? Okay, cuba cikgu tekan tu cikgu. Link tu. Okay, ada cikgu dah tekan? Tengok pada bahagian ni, cikgu juga tengok kat bahagian message, cikgu tekan link tu. Okay. Dia terus dapat masuk ke lapak STEM yang kau baru buat tu. Dah dapat tak kat sini? Norihan, Emira, Syazali, Enes, dah. Okay, bagus. Dah masuk dah. Fast learner. Okay, so laju je, terus tekan terus masuk. Tu cara kita nak invite. Kan cikgu cakap anak murid tak masuk kelas kan. Inilah cara dia, dah 5 orang dah masuk dah kelas saya dah. Dapat tak yang tu? Step tu. Step cara. Sekali lagi yang kau pilih tu. Okay, cara sekali lagi Yang setakat paparan ni boleh masuk dapat kan? Paparan dapat. Sebab ni saya dah pernah bagi banking, tu saya laju sikit. So kelas code ni, kita keluarkan kelas code, tekan ni display. Kat mana kelas code? Nampak tak ni? Oh, Kelas code nampak yang gambar kotak ni kan? Tekan ni dulu. Kemudian tekan ni. Copy invite link. Okay, tekan. Kemudian cikgu pergilah balik tadi kat ni, Google Meet tadi tu. Okay, kan saya buat dan saya paste kat sini. Boleh juga hantar dekat WhatsApp, boleh hantar dekat Telegram, link ni. Nanti budak-budak kerja dia buka je handphone ke, buka laptop mak dia tekan je tu terus masuk. Dia terus masuk dan kita terus dapat tengok kat sini. Dekat bahagian kita ada stream, classwork, ada people. Cikgu pergi kat people, cikgu tengok. Ni senarai yang semua dah masuk dah. Nampak kat sini ada 11 orang. Dalam bengkel ni ada 48 orang, 47 orang. Sekarang ni dah masuk yang berjaya masuk kelas saya, ada 11 orang berjaya. Just tekan ni terus masuk. Tu saja. Okey. Nak tanya boleh? Boleh? Siapa tu? Jadi budak-budak tu kena pakai dia punya akaun MOE jugalah. Tak boleh pakai akaun lain kan? Sebenarnya macam ni. Dua-dua boleh. Nak pakai personal boleh, nak pakai MOE boleh. Tapi beza dia kalau pakai murid-murid pakai akaun Delima tu, pada PPD saya boleh tengok penggunaan dia. Kalau dia pakai akaun personal, contohnya kan Ali alias Gmail dia, nanti dari segi penggunaan tak nampak. Maksudnya tu dia tak gunakan
planta D5. ID D5 tu tak digunakan. Tu yang tak bagus tu, nanti seolah cikgu buat kelas tapi tak ada. Okay, thank you. Kalau buat kelas, kena GC ni sebenarnya Google Classroom dia boleh buat gunakan personal Gmail boleh, pakai MOE pun boleh. Tapi kalau cikgu buat kelas, cikgu pakai akaun personal cikgu, tak guna sebab saya tak nampak aktiviti cikgu tu. Sebab kerja saya di atas, saya pandang yang mana yang cikgu-cikgu sekolah yang tak buat begini. So memang boleh buat, duduk boleh. Okay? Kemarin nak tanya. Ya? Kan macam kita ada install apps dalam telefon. Kalau kita buka guna apps dalam telefon tu okey tak? Boleh, tak ada masalah. Lagi senang. Sebenarnya kalau install dekat dalam handphone lagi bagus sebab aplikasi Google Classroom ni dia ringan sebab dia pakai cloud technology. Bila cloud tu awan kan, bila pakai awan tu dia tak makan storage. Tu kelebihan tu. Saiz dia saya bandingkan antara penggunaan WhatsApp, Telegram dengan pakai ni kan, pakai Google Classroom, sangat ringan. Berapa megabyte je saja. Dalam 30 megabyte saja. Tapi kalau pakai WhatsApp, bila cikgu buka, cikgu buat auto download, lagi berat untuk cikgu sebenarnya. Okay? So sebenarnya lagi senang, lagi mudah. Kenapa kita gunakan GC ni? Kita boleh susun atur kita punya topik, kita punya bahan-bahan pembelajaran lagi senang dan teratur sebenarnya gunakan GC ni. Berbanding kita gunakan Telegram, kita post, hari ni kita post, hari ni esok. Nanti dia break direct. Panjang sangat, tak pecah-pecahkan. Lagi susah pelajar nak cari maklumat tu nanti. Okay? Itu kenapa kita cadangkan guna GC sebenarnya. Okay, boleh cikgu? Ada soalan lagi? Boleh interrupt kalau nak tanya? Boleh tanya. Okay. Boleh faham Okay, sekarang ni kita pergi kepada tadi invite dah faham. Okay, sekarang ni kita pergi cipta topik pula. Macam mana? Okay, yang nombor 3 cipta topik. Okay, sekarang ni kita nak cipta topik, kita pergi pada class work cikgu. Sekarang ni dah ada 14 orang dah masuk dah. Okay, tahniah cikgu laju 14 orang dah berjaya masuk. Okay, cikgu Ho, Riza, Narizan, bagus Aziza, Noriham, Wati, Amira, Hidayah, Nur Hidayati. Cikgu baru Nur Hidayati? Ya. Okay, itulah. Selamat datang cikgu ke Adi Putra. Okay, Rohana, Safiza, Sazali ni pun cikgu baru kan? Ya. Okay. Ernesa, Mariam, Zainada. Okay, saya kenal. Okay, right. So, cara masuk macam mana? Cikgu baru. Cikgu baru, okay, kenal. Right. So, seterusnya kita akan pergi kepada step yang ketiga, iaitu nak cipta topik. Okay, macam mana cipta topik? Kita pergi pada classwork. Okay, then kita tekan ni button ni, create. Okay, klik je create. Okay, kita buat topik dulu kita buat topik macam ni. Okay, saya beritahu apa yang sebenarnya akan hasil dia, output saya terang output dulu lah Contoh saya pergi kat sini, classes. Saya tunjuk apa yang saya buat. Contohnya saya buat ni biologi 4 STEM. Tengok sekejap ada apa, class work. Tak ada. Classes. 4 STEM. Okey, nampak tak? Ni masuk dalam topik cikgu. Bab 1, pengenalan kepada biologi. So semua ada. Dalam ni ada quizzes, ada Google Form, ada buku teks, latihan, semua dalam bab 1 ni nama topik. Okey. Seterusnya kita boleh pergilah bab 2. Biologi sel ni chapter lah, chapter 2. Okey, bab 3, bab 4, bab 5. Maksudnya cikgu punya PDPR tu lebih tersusun. Cikgu buat secara topik macam ni. Cikgu boleh buat topik ke, cikgu boleh jadi sebagai, ikutlah pembahagian cikgu tu ikut masing-masing. Macam cikgu bahasa Inggeris, mungkin pecahan dia lain. Mungkin dia ada writing, mungkin dia ada reading, comprehension, dia pecah-pecah dia kan, ikut subjek masing-masing. Mungkin agama Islam cara lain, mungkin bahasa Melayu karangan, tata bahasa kan. Pecahan ni ikut cikgu sendiri. Macam saya ajar sains dulu kan, kita ikut bab. Bab 1, bab 2 sampailah habis. Macam Bayu kan dia ada 11 bab tu buat sampai 11 bab. So dalam ni kita muatkan apa kita nak isi dalam ni. Bab 1 ada nota, pautan latihan, pautan quizzes ke. Semua kita letak kat dalam setiap bab-bab berkenaan. Okay? Right. So kita patah balik semula. Ya, Kamarul. Ya. Maklumat tu murid boleh akses ke? Boleh akses. Betul. Semua boleh. Nanti saya akan ajar. Kalau saya nak buat benda tu, sebab nanti saya akan ajar cara nak beri nota, cara nak beri tugas tadi. Kita akan buat depan ni.
Okey. Satu dulu. Okey, step pertama ni kita buat ni dulu. Cipta topik. Dah ada topik nanti, barulah kita akan masukkan nota. Nota ni semua murid boleh tengok nota-nota tu. Tu macam ni kita ada nota PowerPoint kan. Contoh, cikgu ada nota dalam bentuk PDF. Cikgu boleh masuk ke dalam setiap topik-topik berkenaan. Okey, cikgu ada tugasan nak bagi. Okey, tugasan tu maksudnya dia ada due date dia. Boleh letakkan 2 minggu ke kan, seminggu ke, tu maksudnya tugasan. Kalau nota hanya untuk bacaan saja, dia tak ada kena hantar tugasan. Dan nota tu cikgu bagi nota dalam bentuk PowerPoint lah biasanya. Ataupun cikgu ada nota dalam bentuk words, boleh hantar kat situ. Okey. So, sekarang kita akan buat tadi kelas saya tadi. Mana kelas saya tadi? 2021. Contohnya kan ni part stem tadi. Saya buat part stem. Ini baru tadi buat. Okay, kalau cikgu nak tukar pun boleh. 2021 saya boleh buat edit. Saya buat sini lah. Saya buat Razali. Okay. So contoh saya boleh buat sini. Saya rename kan, dah salah buat kan tadi kan. Bimbingan SMK Adi Putra. Contoh section saya boleh buat Google. Pun boleh. Saya tak kisah apa-apa cikgu nak buat. Cikgu nak buat untuk panitia pun boleh. Contoh macam ni, 2020 panitia sains. Cikgu nak buat untuk kelab sukan permainan pun boleh. Cikgu nak buat untuk uniform. Cikgu nak buat untuk apa-apa, tak kisahlah, sukan, permainan, kelab, semua boleh pakai ni. Kan? Contoh macam kita ada panitia sains contoh saya buka panitia sains. Okay, dalam ni, classwork ni, contoh cikgu boleh buat ni, soalan peperiksaan, kewangan, bahan PBD, minit mesyuarat, semua boleh buat dalam ni. Tak semesti kata Google Classroom tu untuk kelas saja. Dia lebih kepada pengurusan cikgu. Jangan kita fikir GC adalah tu untuk belajar je kelas kan, tak semestinya. Cikgu sebagai ketua panitia, buat cikgu Google Classroom dan kat people ni, cikgu boleh add lah kawan-kawan cikgu. Kan people ni. Cikgu bagi link tadi, link kelas tu, bagi kat link dia, nanti dia akan accept, dia gaji sebagai student kat situ. Okey? Boleh cikgu? Okey. So kita patah balik semula, bagi bimbingan ni kan. Tadi people, betul lah, dah masuk dah tadi. Alright. So, selamat datang kepada cikgu-cikgu yang baru sampai. Okey. So, pergi kat classwork. Okay, tekan tekan create. Okay. Kemudian kita pergi kepada topik cikgu. Step pertama, buat topik dulu. Kita klik topik. Okay, kat topik ni, mudah dia cikgu buat macam ni lah. Bab. Kalau cikgu nak bab 1 contoh. Kalau cikgu nak namakan penuh-penuh pun boleh juga macam tadi kan. Bab 1 apa? Contoh tak kisahlah. Peraturan makmal ke apa ke, ikut saja cikgu masing-masing. Bab 1, okay, add. Okay, lepas tu tekan create lagi. Tekan topik lagi. Okay, bab 2. Okay, contoh, tekan add. Okay, lepas tu tekan create. Tekan topik. Type bab 3. Tekan add. Okay. Setakat ni boleh cikgu buat ni. Boleh buat sama-sama buat ni dulu. Boleh. Okay, kita buat bab dulu. Okay, selesai buat bab. Okay, bab dah ada. Nampak tak kedudukan dia ni 3 ke atas? Kan? Macam ni tak cantik. So, kita boleh drag and drop, cikgu. So, tekan ni. Tekan bab 3 ni. Tarik dan lepaskan. Okay, nombor 2 ni kan? Tekan. Ini ke atas dan lepaskan. Begitu saja. Okey, boleh buat? Selamat. Ya. Okey, kita mute kan dia. Okey. Right. So sekarang ni kita dah siap topik. Yang kedua kita nak buat ni, memberi nota. Okey, macam mana nak buat nota? So kita pergi balik kat sini. Okey, cara dia ialah tekan button ni, create. Okey, bila nota, cikgu akan ambil pada bahagian material. Ingat cikgu nota pergi pada material. Nota maksudnya murid tak perlu hantar tugasan. Nota tu sebagai bahan bacaan sahaja. Kan, contoh cikgu ada link. Contoh saya buat saya tekan ni create. Yang saya tekan material. Okey.
Contoh kat sini, title dia saya tulis nota bab 1. Contoh je. So description ni optional, ikut cikgu nak tulis ataupun tidak kat sini. Okay, sekarang ni kita tekan ni, add. Bila tekan add ni, dia keluar 4 cara capaian kepada nota ni. Kan? Kita boleh tarik daripada Google Drive. Contoh, cikgu ada bahan nota tu, contoh cikgu ada PowerPoint, cikgu ada Word, kan? So cikgu dah simpan dalam Google Drive, cikgu boleh tekan kat sini. Yang kedua, cikgu boleh ambil secara link, file, ataupun cikgu ada pautan YouTube. Tadi kan cikgu saya dah perkenalkan cikgu. Kan kita ada apa? Dekat EduWeb TV contohnya kan. Sekarang ni kan banyak pautan edidik ke, contoh edidik ada banyak buat video-video taruh kat dalam YouTube. Cikgu suka video tu bagus, cikgu tarik masuk ke dalam YouTube. Okay, contoh dalam ni saya nak letakkan nota. Nota ni saya ada dalam saya punya komputer Okay, kalau nota cikgu letak dalam komputer cikgu. Okay, nota tu dalam bentuk Word contohnya kan. Cikgu tekan file Tekan file. Okay, dia akan ada menu macam ni cikgu. So kita ada recent, upload, my drive dengan start. So saya pergi dekat sini, upload. Contoh saya simpan dalam komputer saya, tekan button upload, browse. Okay, saya carilah kat sini. Contoh mana saya letak? Contoh saya letak kat desktop kan, tekan desktop. Cari ni, contoh bahan bengkel saya. So ni nota saya nak bagi dekat budak-budak tu, nak tengok. Tekan nota. Kemudian tekan ni, open. So tengok sampai habis dia jalan, kita dah masuk dah. So cikgu dah ada satu nota kat sini dah. Okay, nota dah siap. Okay, contoh kedua, kalau cikgu nak masukkan pautan daripada YouTube. Contoh cikgu nak masuk pautan YouTube. So kita boleh buat apa? Kita buka satu YouTube dulu. Tekan ni tambah. Okay, saya type YouTube. Okay, contoh saya type kat sini kan, nota sains bab 1. Contoh kan ni, tingkatan 4. Contohlah. Okay, macam ni. Nota sains, okay, contoh kat sini kan, ni saya minat kat sini. Ni lebih kurang ni lah, masa dia 5 minit. Video yang bagus sebenarnya cikgu, ialah lebih kurang masa 5 minit tu bagus. Kalau cikgu bagi video terlalu panjang, budak tu akan hilang konsentrasi sebenarnya. Cari video yang lebih kurang 5 minit ke bawah, 3 minit, 2 minit tu okey. Right? So cara dia lah, cikgu copy link ni. Ni Omnibox ni cikgu copy. Select. Kemudian nak copy cara mudah adalah tekan Ctrl C. Cara copy mudah Ctrl C. Kemudian cikgu pergi balik dekat ni, classwork. Okay. Pergi dekat add. Kemudian pergi dekat ni, link. Ni kita Ctrl V. Ctrl V tu paste cikgu. Kemudian tekan add link. Okay. Automatic video tu dah masuk kat sini dah. So dalam ni, untuk nota ni, cikgu boleh jadi sebagai bentuk Word boleh. Letakkan PowerPoint pautan boleh. Ataupun cikgu nak cipta nota cikgu sendiri, cikgu boleh tekan ni, tekan create. Okay, nota ni boleh dalam bentuk docs boleh. Slides. Doc ni macam Word. Microsoft Word. Okay, slide ni PowerPoint. Sheet ni dalam bentuk Excel. Okay, drawing ni macam lukisan lah. Dan juga form, Google Form. So untuk nota biasanya kita lebih pergi kepada slide macam PowerPoint dan juga lebih kepada docs lah. Okay. Okay, dah siap ni cikgu. Cikgu pergi pada bahagian ni, topik. Okay, tekan ni, drop down menu. Kemudian pilih topik mana. Tadi kita letak bab 1 kan. So kita klik pada bab 1. Okay, kemudian kita tekan post. Okay. Nampak kat classwork? Di sini di bawah bab 1 dah ada dah nota ni. Nota bab 1 sudah ada. So kita klik sini nota bab 1. Dah ada nota kat sini. Okay. Sekarang ni kan, cikgu ada buka tak cikgu punya ni, paparan cikgu? Paparan dekat dalam ni, ada tak nota yang saya bagi ni? Keluar tak cikgu? Cuba tengok sekejap. Respon. Cikgu Aziza, cuba tengok dekat GC, ada tak? Ada kawan, ada. Ada. Nampak tak? Dia macam terus cikgu Apa yang cikgu buat ni,
Sebab dia kan online, so apa yang cikgu buat terus akan dapat ke murid cikgu secara langsung. Dia tak ada kena ada lagging ke tunggu-tunggu masa, dia tak ada. Cikgu type semua sampai ke anak murid cikgu. Okay. So settle untuk bahagian memberi nota. Okay, memberi nota, siapa ada masalah? Bab lain yang kita tak masuk lagi tu tak ada lagi lah kan Kamarul? Bab Betul. 1 lah kan? Soalan tu. Yang sekarang ni dia kata, bab 2 kan, students can only see topics we publish post. Maksudnya, cikgu isi bab 1 ni, cikgu buat bab 2, bab 3 sebagai template awal. Tapi yang sampai kepada murid, hanya benda yang cikgu dah isi akan nampak kepada paparan murid. Okey? Selagi cikgu tak isi apa-apa, dia tak keluar. Macam tu. Betul tak? Nampak sekarang bab 1 je kan? Ada bahan kan? Okey, faham. Okey. Yang cikgu-cikgu lain boleh? Boleh ikut? Laju ni. Boleh. Boleh Kak Nurian. Ya, okey, bagus. Okay. Alright. Sekarang ni kita akan pergi kepada yang poin kelima, memberi tugasan. So, macam mana cara nak beri tugasan? Stop dulu. Okay. Sama juga, basic dia mudah, tekan create. Okay. Bila beri tugasan, cikgu akan pergi kepada ni assignment, quiz assignment ataupun nak bagi question. Okay. Apa beza assignment dengan quiz assignment? Okay. Kalau assignment ni biasanya contohnya saya buat quiz assignment, saya buat assignment. Dia tugasan yang asas dia cikgu Okey. Kalau ni tekan quiz assignment ni, dia akan automatik pergi kepada Google Form. Okey. Cikgu biasa buat Google Form, betul tak? Cikgu bagi soalan objektif dengan mudah. So, cikgu akan pergi kepada create, cikgu pergi pada quiz assignment. Okey. Cikgu tak perlu buat Google Form di luar. Cikgu masuk dalam Google Classroom, buat Google Form di sini. Okey. Kalau kita pergi kepada assignment, assignment ni boleh jadi macam-macam. Contoh cikgu nak bagi assignment dalam bentuk latihan dekat, secara mudah dia lah. Assignment ni kan, cikgu snap gambar. Contoh saya ambil buku ni lah. Contoh, ni buku isi saya Okay, tengok isi saya. Saya gunakan handphone kan. Saya gunakan handphone ni. Okay, kita boleh gunakan kaedah kita panggil snap juga Okay. Buku ni. Okay, buku. Okay, kemudian kita akan snap gambar. Okay. Lepas kita snap gambar tu cikgu, saya gambar tu cikgu hantarlah dulu Contoh cikgu hantar gambar tu pergi mana? Cikgu hantar pergi ke Telegram ke kan? Contohlah gambar tu cikgu snap. Sekejap Save. Okay. Contoh saya buka Telegram. So ni gambar saya. Save image as. So saya masuk dalam desktop. Okay. Contoh saya ada gambar. Okay, gambar ni saya akan bagi latihan kepada murid-murid saya. Okay. Contoh cikgu ada modul lah. Modul-modul cikgu guna ataupun buku daripada buku teks ke, buku rujukan ke. Cikgu akan gunakan gambar tu. Cikgu snap, hantar ke desktop dulu. Contoh Okay, kemudian kita pergi dekat sini. Title. Okay. Latihan bab 1. Okay. Arahan lah. Sila hantar latihan sebelum kita bagi tarikh lah. Contoh hari 16 bulan. Okay, saya nak suruh dia hantar sebelum 21. Sebelum 21 hari bulan 6 2021. Contoh So latihan tu tadi saya cakap apa? Saya ambil daripada buku saja. Kita ambil daripada buku teks ke, buku modul ke,
Kita tekan add. Add. Ambil ni tadi. File. Okay, kemudian pergi pada upload. Okay, browse. Okay, cari balik tadi. Kat desktop saya letak gambar tadi. Gambar ni. Sekejap. Mana gambar dia? Foto. Okay, tengok sekejap. That's icon. Okay, ni gambar ni. Open. Okay, nampak tak? Sekarang ni, gambar tu dah ada dah kat sini. So, cara dia, cikgu guna kaedah kita bagi sebagai snap and send. Cikgu snap gambar kat buku. Kan, cikgu malah nak type-type kan. Cikgu ambil kat buku mana-mana je. Kan nak buat latihan objektif kan, tak nak buat Google Form. Cikgu ambil buku rujukan, cikgu buku latihan. Snap gambar tu, cikgu buat dalam ni. Jadi budak kat dalam buku latihan dia, just tulis 1A, 2B, C. Macam tu saja. Kepada budak-budak. Okay. Ambil ni. Dan kemudian, okay, ni boleh buat sila student can view je. Kalau nak view je maksudnya dia tengok saja dan cikgu bagi arahan lah. Sila buat latihan dalam buku nota ke, dalam buku latihan ke kan. Ikut apa arahan cikgu kat situ. Kemudian kita boleh set ni lah. Bila latihan, kita bagi due date. No due date ni kita setkan 21 bulan, klik sini. Okay, klik pada 21 bulan, klik kat sini. Okay, dah. Masa ni optional, ikut cikgu lah nak hantar pukul berapa. Okay, kemudian topik, kita masukkan dia pada bab 1. Klik topik. Okay, klik bab 1. Okay. So kalau latihan ni ada markah, cikgu bagilah 100 kan. Ikutlah cikgu nak bagi markah per 50 ke. Ikut latihan cikgu. Okay, kalau per 100 lah. Okay, dah siap tu nanti kita tekan assign. Okay. So kita tengok balik kat latihan. Dah ada. Okay, cikgu tengok kat paparan cikgu. Ada tak latihan cikgu? Ada? Kak R ada Kak R? Latihan? Ada. Bagus. Dah ada dah latihan tu. Semua dapat latihan tu? Ada. Sepatutnya semua dapat. Cikgu Ho, Ada. Marizan, Harizan. Ada. Okay, good. Semua ada. Kak Mariam ni masih dapat dah. Dia automatik. Semua simpan kat situ. So, automatik bab 1 dah settle. Nota ada, latihan pun dah ada. So, secara langsung, cikgu pun dah boleh jadi sebagai PBD dah. Cikgu buat PBD kan, nak simpan bahan hasil murid-murid kan, simpan kat sini pun boleh. Kan, buat sebagai assignment, sila hantar tugasan apa dia. Contoh kan, cikgu nak buat karangan ke, nak buat seni, hasil seni kan. Bagi tugasan, murid-murid nanti boleh bagi, murid-murid pun boleh ambil gambar. Macam Kak Wati kan ajar seni kan, nak ajar lukisan tu. Murid-murid hantar lukisan tu, hantar kat dalam Google Classroom. Ambil gambar lukisan dia, upload kat dalam ni. Tapi bagi sebagai assignment. Kak Wati boleh? Ambil gambar, semua ambil gambar. Dan sekarang ni kan, ataupun budak buat video bahasa Melayu kan, perlu membaca kan. Cikgu Isa kan, ajar bahasa Melayu contohnya kan. Membaca. Dia baca, buat video, rakam video. Lepas tu suruh, nanti dia akan hantar ke dalam ni. Tapi bagi sebagai assignment lah. Okay? Boleh tak kelas? Kelas pula. Boleh tak cikgu? Macam dengan sekolah pula. Boleh cikgu. Okay. Boleh. Sekolah. Aduh. Itu pula habis sekolah. Kang Arun. Markah tadi tu secara bukan auto kan? Markah yang budak dapat. Dia macam ni cikgu. Kalau jenis latihan macam ni, okay, latihan yang macam ni, cikgu kena tanda. Cikgu Tanda sendiri lah. Tanda sendiri. Dia markah yang automatik. Automatik kalau cikgu buat kaedah satu lagi. Nama dia ialah ni, quiz assignment. Okay, kalau quiz assignment, tadi kita buat assignment kan. Okay, kalau buat quiz assignment dengan question ni lebih kurang lah. Tapi quiz assignment ni, dia akan automatik pergi pada Google Form. Contoh kan, latihan 1, contohlah. Kali, nampak ni? Bawah ni dia ada grade importing. Dia akan automatically import markah, masuk terus ke dalam cikgu punya ni, macam ni. Terus masuk ke dalam grade. Terus keluar. Okey, contohlah, contoh macam ni, tengok mana ada tak yang tengok Abdul Arif. Ada tak grade? Nampak tak ni? Ni semua Google Form. Ni yang saya sempatlah buat, nampak ni 17 hingga 12. Saya ajar di Adiputra sebab saya bagi
bantu kan. Tak cikgu Kamarul ke sekolah, saya mengajar juga. Saya buat Google Form macam ni. Mengajar, kemudian buat bentuk data macam ni. Nanti automatik grade tu terus masuk ke dalam ni. Ni missing ni maksudnya tak hantar lah. So yang ni semua hantar. Saya buat sampai semua. Maksudnya dia kumpul dan kita boleh buat 7157 ni semua nama-nama budak-budak ni lah yang masih ada lagi lah kat dalam simpanan saya tak buang lagi. Okay. So walaupun saya dah berpindah ke PBD, data ni masih ada lagi. Simpan lagi. Okay. Sebab data murid-murid ID D5 ni, dia daripada darjah 1 sampai tingkatan 6 masih ada lagi. Okay. Lepas tingkatan 6 dah tak ada dah. Sebab nama dia dah keluar dari sistem KPM. Okay. Selagi dia masih bawah under KPM, masih ada lah data-data ni masih simpan lagi. So kalau cikgu ada PBD pun cikgu buat, simpan lagi cantik lagi kat sini. Okay. Bagus soalan tu. Ada soalan lain? Ada? Tak ada? Boleh? Boleh ikut Alright. So tadi kita, contohnya tadi, ni nampak tak? Warna dia akan jadi sebagai warna macam kelabu. Kelabu dia maksudnya, dia sebagai draft. Cikgu keluar ke mana-mana pun, dia still ada, dia tak hilang. Sebab dia tak ada button save. Dia automatically save. So tekan balik semula nak edit kan. Contoh tadi cikgu keluar ke mana-mana, tak payah risau, dia memang ada. Saya tekan balik. Tekan, dan saya boleh edit assignment. Okay, buatlah tadi kan, nak buat Google Form tadi kan, dia automatically ni grade importing. Kena pastikan kalau dia macam ni, cikgu kena pastikan tickkan pada grade importing, so that nanti markah tu akan terus masuk ke dalam paparan grade tu. Grade tu cikgu ya ada, sekarang ni cikgu tak ada menu tu. Menu murid tak ada grade. Menu grade hanya untuk guru. Sebab guru dia ada 4. Stream, classwork, people dengan grades. Kalau murid hanya ada stream, classwork dengan people saja. Grade itu untuk cikgu. Okay. Right. So sekarang tak ada lagi lah sebab tak bagi latihan lagi kan. So ni lah senarai nama-nama lah Cikgu Ho, student saya Cikgu Rizal, Narizal, semua student saya. Nanti bagi latihan ni, form ni akan keluar markah kat sini. Contohnya kan saya bagi latihan lah. Saya try buat latihan satu. Kita bagi kat classwork, create, kita ni edit assignment tadi. Latihan, okay, Google Form kan saya buat. Contoh, okay. Sini, dia keluar macam ni kan. Cikgu tekan bawah ni gambar pensil. Pensil ni untuk mode editing. Tekan gambar pensil. Okay, kemudian kita buatlah latihan. Latihan 1. Dan bab. Latihan bab 1. Contoh urusan sudah senang sikit. Apakah warna kegemaran kamu? Contohlah saya buat kan. Warna hijau, warna biru, lepas tu warna kuning, warna merah. Okey, contohlah ni latihan lah. Sebab nanti kalau nak buat ni saya boleh ajar kelas lain lah sebab tak sempat nanti. So kat sini cikgu boleh pilih lah bentuk-bentuk soalan. Dia ada short answer. Short answer ni jawapan pendek. Kalau paragraf, jawapan panjang. Multiple choice maksudnya ABCD macam ni. Okay, checkbox, murid boleh pilih lebih daripada satu. Okay, drop down, cikgu dah bagi list siap-siap. Okay, file upload, tu cikgu bagi murid hantar tugasan. Murid perlu ambil gambar, snap gambar, dia akan upload. Gambar boleh, video boleh, banyaklah. Okay, banyak yang boleh kat sini. Lepas tu, ni biasanya line scale, multiple ni, checkbox grid ni. Biasanya macam kita buat macam perlukan Likert scale. Macam siapa buat research, dia ada Likert scale 1 sampai 5 kan. So kita akan pakai macam ni, multiple choice grid ataupun linear scale ni. Yang ni biasanya orang buat research lah, dia akan pakai macam ni. Okay. So kita boleh letakkan date, kita boleh letakkan time. So contoh ni soalan pertama, soalan yang dalam bentuk multiple choice. So kalau saya nak letakkan soalan kedua, saya tekan yang tanda tambah. Nak tambah, ada soalan kedua. Contoh soalan kedua, apakah perasaan anda pada hari ini? Okey, dah. Dan bila macam ni soalan macam ni, automatik dia akan by default multiple choice. Cikgu tukar ni kepada bentuk bila perasaan ambil short answer cukup. Okey, dah siap kan? Okey, kemudian cikgu tekan ni required. Bawah atas ni pun tekan required. Okey, maksudnya masuk required ialah wajib jawab. Tak jawab, tak boleh. Okey, nanti dia tak boleh submit form ni. Okey, kemudian kita tekanlah. Okey, dah siap ni kan?
Kita pergi balik, patah balik semula pada ni. Okey, so kita tekanlah ni due date. Bagi due date kat dia. Okey. Due date, contoh saya bagi ni 21 bulan. Klik 21 bulan. Okey. Kemudian bagi topik ni kita letakkan dalam topik bab 1. Okey, dah. Markah markah contoh tadi saya tak buat markah Okey, markah contoh yang soalan pertama ni kita buat ni lah answer key. So saya bagi markah ni contoh saya letakkan 10. Contoh soalan kedua ni pun saya letakkan answer key, letakkan 10. Dan saya klik done. Okey. Maka total point 20 kat atas ni kan. So kita pergi sini balik. Total point ni kita tukar kepada 20 markah. Okay, lepas tu kita klik saja button assign. Student will see this assignment in their streams immediately. Klik assign. Okey. Cikgu sekarang cuba cikgu pergi dekat cikgu punya ni. Google Classroom. Ada tak latihan tu? Ada tak? Respon? Ada. Okey, cuba buat. Cuba buat cikgu-cikgu yang saya bagi tugasan tadi tu. Ada 20 orang yang dah dapat tugasan tu. Cikgu-cikgu yang baru masuk boleh masuk classroom saya ni klik pada bawah ni. Cikgu akan masuk GC saya. Automatik. Tengok pada ruangan chat, klik ni, cikgu akan masuk. Okey, dapat tak? Kat sini dah ada respon 5 orang dah jawab dah. Tengok. Ni. Kan dia akan keluar kat sini. Nampak ni? Dah jawab. Semua dah jawab dah. Ni saya tekan create spreadsheet. So saya tekan create. Then dapat dah ni. Gembira, happy, entah gembira, suka, sangat gembira. So semua ada kat sini. Ada kat sini respon. Biru, hijau, sudah. Kan ada kat sini. So semua jawab kat sini. Tapi okey. Cikgu sebenarnya kalau kat sini tak ada nama kan. Cikgu boleh lah buat soalan tadi. Kan? Cikgu boleh lah buat soalan, letakkan nama, masukkan nama anda ke apa ke. So boleh buat kat sini. Okey? So nanti bila keluar dekat bahagian sheet ni adalah bahagian nama, kolom bahagian nama dia ke, nak letakkan tarikh buat ke apa ke, boleh buat kat sini. Okay, right. So tu bahagian untuk, ada soalan tak cikgu? Untuk buat soalan ni. Untuk Google Classroom kita dah sampai ni beri nota, beri tugasan. So habis dah Google Classroom ni. So ada soalan tak nak tanya pasal Google Classroom yang tak faham? Saya boleh terangkan. Okey. Sekarang ni tadi kita pergi kat grade Pergi kat grade. Kamarul, kalau soalan tu kita tak nak assign dulu, belum siap, kita tak payah klik assign lah, nanti dia budak tak boleh tengok dulu. Betul. Kita boleh buat sini contoh tadi kan kata macam ni. Contoh kita bagi classwork kan, classwork. Okey, lepas tu kita bagi ni latihan kan, create. Okey, kita bagi pada assignment. Okey, so cikgu bagi tugasan lah. Satu contoh. Okey, pada bahagian assign ni, tekan drop down ni, dia ada menu ni, assign, schedule, save draft dan discard draft. Kalau assign, klik assign je, maksudnya terus hantar tugasan. Okey, kalau kita pergi kepada schedule ni, kita boleh pilih bila latihan ni akan masuk. Contoh cikgu mengajar hari Khamis. Contoh kan esok kan. Cikgu dia boleh buat bahan ni pada Sabtu Ahad. So tak adalah kacau time nak hari Khamis pun nak buat latihan tu lah. Contoh cikgu ada hal pada hari Khamis kan. Cikgu set lah bila tarikh benda ni akan keluar.
So contohkan saya set pada 24. Okay, pada pukul 8 pagi contohnya kan, schedule ni. So maksudnya pada tarikh 24, nampak tak sekali dia tukar macam warna grey kat sini. So maksudnya 24 je nanti baru dia akan automatic blast dekat murid-murid. Tu maksud dia tu. Okay. So kita schedulekan lah, tak adalah kita penat. Kan hari itulah baru nak bagi latihan lah kan, penat kita nak buat. So kita boleh buat rancang PDPR kita waktu cuti dah senang. Okay. So bila hari biasa tu kita ada hal-hal lain, tak ganggu benda tu. Boleh? Right? Ada lain tak? Okey. Okay, boleh Okay, seterusnya kita akan teruskan kepada lepas ni Cik Iza boleh set assignment ERP siap schedule. Betul. ERP semua boleh. Kan? Alright. Seterusnya kita pergi kepada aplikasi yang kedua iaitu Google Meet. Kamarul nak tanya satu soalan. Daya. Okay. Macam kalau kita nak bagi macam ujian lah kat dia orang. Okay. Kalau kita nak set masa boleh 1 jam. Okey. Kalau masa kita kena tahu letakkan add-on. Add-on Itu lain. Dia kalau add-on tu kita kena cari add-on lain. So add-on tu nanti kita boleh macam ni kan. Kita kena cari add-on lain. Add-on tu nanti baru dia boleh letak kat dalam kita punya Google Classroom tu. Oh, extension Okey. Extension lain kan macam ni kan. Kita kena tambahkan lah. Okey, tahu. Kita tahu kat situ bila extension. Kita cari dia macam-macam. Kita setkan masa boleh, nak setkan tarikh tu tutup, form tu tutup bila boleh. Dia boleh letak kat situ. Okey, terima kasih Kamarul. Okey, right. Wah, kena belajar juga ni. Boleh tu boleh PM nanti kalau nak belajar yang tu. Sebab dia setting dia nanti. Dia boleh setkan Google Form tu nak tutup pukul apa. Kan tak ada macam setiap kali pukul 8 nak tutup manual kan. Macam kita PDPR cikgu saya jaga. So orang PDPR cikgu isi pukul 6 tu bukan saya pergi tutup manual. Saya tutup secara automatik. Dia kena tambah add-on nama dia. Okay. Nak setkan masa exam tu pukul apa kan. So kita boleh control semula melalui add-on. Right. Ni sebab kita hari ni kita belajar pemula Pemula ni kita belajar basic saja. Saya tak ajar detail banyak. Sebenarnya macam-macam nak ajar kat GC ni. Nak ajar tanda macam mana pun boleh kan. Tapi perlukan slot yang lain lah. Okay. Right. Sebab masa pun tak cukup nanti nak ajar semua-semua. Okay, bagus. Soalan yang bagus. Ada lagi? Tak ada, kita nak belajar lain ni. Nak belajar aplikasi lain pula. Kita nak masuk kepada Google Meet. Boleh cikgu Boleh. Okay, so Google Meet, apa yang kita nak belajar? Kamarul satu lagi. Sorry. Boleh. Macam kalau kita nak buat soalan struktur tu, kita pergi kat question tu boleh kan? Okay, ada markah. Soalan struktur. Ada markah? Kan kalau kita buka create tu, dia ada question. Kan? Classwork, create ni. Okay, pergi pada question. Ni. Lepas tu nak buat soalan apa? Nak buat soalan struktur kat sini Nak buat dia sini. Beza dia, soalan struktur macam ni Contoh. Alamak. Saya dah terkeluar daripada ni. Sorry activity. Contoh saya bagi latihan bentuk struktur. Dengar tak? Boleh Hello? Okey. Contoh tadi Daya tanya kan macam mana nak buat soalan struktur kan? Okey, saya bagi task kat cikgu buat. Okey, classwork, tekan create. Okey, saya boleh bagi question boleh, nak bagi dalam bentuk assignment pun boleh. Contoh saya bagi ni kan assignment. Okey, saya type kan. Latihan bab 1 tambahan. Okay, saya tekan macam mana? Saya akan buat secara online. Saya buat macam ni, tekan create. Saya boleh buat ni docs. Tekan docs. Docs ni macam Microsoft Word. Okay. So saya type lah. Latihan bab 1. Contoh. Okay. Sila isi apakah makanan kegemaran anda? Contoh, ni soalan struktur soalan 1. Dah. Ni soalan saya. Dan saya buat apa? Kita pergi balik kat classwork ni. Dah ada ni kan?
Ni student can view. Kita kena tukar setting. Kita tekan drop down ni. Kita ambil student can make a copy for each student. Betul Kalau student can edit file, maksud dia semua orang boleh ubah file asal saya ni. Kita tak nak. Kita nak masing-masing dia dapat copy masing-masing. Kalau student can view, maksud dia tengok je. Dia tengok je, dia tak boleh buat apa-apa. Itu maksud dia view. Kalau dia ambil ni, student can edit file, nanti satu file asal saya ni, semua orang boleh ubah. Contoh awak dah taip, Daya dah taip, makanan kegemaran dia nasi ayam. Nanti masuk kepada cikgu lain kan. Contoh Puspa masuk, Puspa boleh padam balik si Daya punya. Itu maksud dia yang student can edit file. Kalau make a copy for each student, masing-masing dapat attachment masing-masing. Dia separated. So kalau ada tadi berapa orang, 20 orang dalam sharing GC, 20 orang akan dapat masing-masing punya file. Contoh make a copy for each student. Set a due date. Contoh saya setkan 24. Topik jangan lupa masukkan topik kepada bab 1. So markah contoh letaklah markah 100. Dia kita bagi assign. Take time sikit. Cikgu tengok cikgu. Dapat tak? Latihan bab 1. Cuba tengok. Respon Daya dapat tak? Dapat. Tengah buat. Cuba tengok tu latihan tu tadi. Latihan bab tambahan kan? Buka ni. Cuba buat ya. Jawab. Jawab lepas tu nak kena turn in. Tadi ni seorang hantar. Apa hantar ni? Bagus. Kak Rohana Karno. Bagus. Turn in. Tak ada turn in apa. So boleh gradingan kat sini. Adik cuba buat tak? Ni dah dapat tak? Nampak tak? Dia berubah. 2 turn in. Contoh saya boleh tengok kat sini kan view assignment. Contoh kan. Nampak tak? Sazali dengan Noliza dah hantar dah. Tengok Sazali. Nampak? Burasak. Apa ni burasak? Sazali ni saya tak tahu ni apa. Burasak dan Tuhau. Saya tak tahu ni apa dia. Kemudian grade kan, bagilah markah. Bagus. So dia dapat 100. Dia ada. Dan cikgu pun boleh komen kat sini kan. Kita boleh insert. Kita boleh bagi private comment lah kat sini. Contoh kan, Tahniah. Contohlah kat situ. Boleh bagi. Contoh komen kan. Ni. Kemudian komen. Tahniah. Betul. Alright. So dah siap tu cikgu kena tekan ni lah. Tekan return. Markah dah bagi, tekan return. Dah. Itu je. So siapa dah bagi lagi, kita check lagi siapa dah hantar kat saya. So dah ada, 8 orang dah turn in dah. So nampak, kita boleh check. Siapa dah hantar? Cikgu Hu dah hantar, Faizal Omar dah hantar, Cikgu Azizah. Tengok Cikgu Azizah. Apa Cikgu Azizah jawab? Apa dia minat? So lempeng cecah kari. So saya pun bagilah markah kat sini 100. Kemudian saya boleh buat komen, bagus. Post kat situ. Alright. So lempeng cecah kari kan. Kemudian kita boleh letak add comment. Nanti belanja tahu. Contoh komen. So saya tekan return. So return. So nanti kat Cikgu Azizah, dia buka kerja dia adalah ni tu. Yang saya komen apa semua, saya tulis bagus, semua akan keluar dekat Cikgu Azizah. Boleh? Ni tugasan secara bentuk apa ni? Struktur Cikgu Dayah. Boleh Okey, boleh. Terima kasih. Ada tanya lagi? Boleh tanya. Tu struktur dah. Cara senang ambil gambar je pakai handphone tadi kan. Ni cara kita buat Google Doc apa dia. Cikgu. Saya.
Soalan susu tu, kalau kita copy paste daripada file Word boleh tak? Copy paste daripada file Word. Word tu kita buat atas je lah. Kita upload je lah. Macam tadi kan. Contoh. Macam ni. Sekejap. Okey. Contoh macam ni. Okey. Kita bagi classwork. Contoh kan kerja cikgu tu daripada Microsoft Word kan. Dekat dalam PC. Dalam PC kita kan. Okey. Create. So kita ambil macam ni. Kita ambil assignment. Lepas tu title. Tugasan. Satu lagi. Lagi. Tambahan. Okay, buat ni. Tekan add. Lepas tu tekan ni. Tekan file. Ni kita tekan upload. Kita nak cari daripada kita punya PC kan. Then kita carilah. Tadi contoh saya ada ni bahan bengkel. Nampak tak ni? Latihan Microsoft Word kita kan. Okay, tekan ni. Ni dalam bentuk Word. Nampak ni? File type. File type ni ialah Microsoft Word. Tekan ni, latihan. Tekan open. Terus. Nampak latihan ni kan? Terus dia akan hantar. Tapi ni kosong ni saya beri template je Tukar tarikh due date bila kan 23 ke. Okey. Topik kita letaklah topik bab 1 tadi dan kita boleh letakkan markah dan klik assign. Boleh tak ada masalah. Sebab bila once kita masukkan ke sini, kita kena pergi kat sini mana drive. Okey. Dia setting kat sini kan. Dia kena tukar setting. Kita akan ambil ni. Convert uploads. Convert uploaded files to Google Docs editor format. Macam tadi, macam ni Contoh kan. Cikgu masuk je nota-nota ataupun dalam bentuk Word. Word akan convert jadi Google Doc. Kalau hantar PowerPoint, automatik dia akan tukar kepada bentuk slide. Dia akan tukar format. Sebab ni produk Google. Dekat PC kita pakai produk Microsoft. So dia nak sesuaikan dengan produk tu. So bila kita upload, dia akan automatik tukar kepada bentuk. Tapi paparan dia, cikgu nampak kan tadi kan. Sama tak paparan dia? Sama je lebih kurang. Cuma kita pakai docs, file doc ni. Nampak ni? Open with Google Doc. Google Doc. Tak keluar. Okay. Dia tak masuk Okay, view assignment. So ni yang dah hantarlah kat sini. So sepatutnya nanti file Word kita ni kan, dia semua boleh dibuka lah. Cuba Cikgu Faizal buka. Boleh buka tak Cikgu Faizal? Kejap. Cuba tengok. Saya tu kosong tu, saya bagi tapak kosong ni sebenarnya. Boleh tak buka? Buka dia boleh tak buka file tu? Tugasan satu lagi. Cikgu boleh tak try buka? Buka tu. Yang baru tak ada Pak Marul, yang lama je. Ya. Yang tugasan satu lagi tambahan ni. Ada tak? Tapi dalam tu tak ada, dalam tu isi kosong je. Ada tapi kosong. Okey betul. Itulah sebenarnya tugasan ni okey. Ada. Ni, okay, saya tukar student can edit file ke? Boleh. Tak boleh. Buat tugasan dan kelas tadi. Okey. Ikutlah macam mana cikgu nak buat. Okey boleh yang tu? So cikgu boleh upload sebenarnya. Dekat upload. Dia automatic convert lah Ya. Dia akan tukarkan nanti kepada bentuk Google Doc nanti. Okey? Boleh Ada soalan lain? Okey, boleh kita ada tak? Check ada soalan? Okey. Cikgu-cikgu senior boleh ikut tak? Ustaz Rasidi boleh, Ustaz Rasidi? Boleh. Saya sini. Tak apa, belajar dengan tu Cikgu Narizan ke Cikgu Isa tu, sipu-sipu tu. Cikgu Badar ada kot, Cikgu Badar. Cikgu Razali ada. Ada boleh. Okey, so tu ialah sampai ni lah belajar Google Classroom.
Kalau nak buat lebih lanjut, kita boleh buat sesi seterusnya lah. Cikgu Azizah kan? Sebelum kita pergi pada Google Meet, okay, macam mana saya nak buat Google Meet? Ni dah habis. Okay. Sekarang, sekejap ni. Okay, so apa yang kita nak belajar pada Google Meet ni, pada hari ni So kita akan tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara kita nak menang. So pertama, so dia ni Okay, right. So pertama yang kita akan tengok ni, set meeting di dalam Google Calendar. Sebab jadi isu dia apa? Cikgu biasa buat link Google Meet. Lepas tu contoh nak buat meeting esok. Cikgu buat semalam. Bila buka je hari ni, jadi apa? Tak boleh pakai. Pernah tak jadi cikgu? Cikgu-cikgu? Pernah tak jadi? Betul. Buat Google Calendar ni kan. Kita buat Google Meet, kita buat semalam, hari ni buka-buka dia tengok, expired dia kata. Meeting key tu dah expired. So cara dia adalah saya akan ajar cikgu buat set Google Meet link tu menggunakan Google Calendar. Okay. Yang kedua kita akan belajar buka Google Meet macam hari ni lah saya buat. Lepas tu kita akan buat setting asal nak tukar background cantik-cantik macam mana kan. Jadi saya tengok ramai yang dah ada background macam Kak Wati, background yang asli ke apa tu? Tu dah tukar background belakang ke memang background? Memang lukis sendiri. Okey. Lukis sendiri. Macam saya ni pun tu kan dah tukar background itu Kak Azizah. Tengok dah tak belajar dah tahu dah nak tukar background macam mana kan. Tak payah ajar. Okey, lepas mungkin dia try godek-godek kan. Okey, lepas tu nak boleh mute macam tadi kan. Siapa saya dengar bunyi macam bising-bising sikit saya mute siap-siap. Tadi kan sebab mungkin awak terlupa saya boleh mute kan. Kita boleh pin. Pin tu maksudnya apa yang kita nak keluar dekat paparan yang nak bagi nampak. Lepas tu boleh tukar layout. Macam sekarang ni lah saya tengok ada cikgu-cikgu yang dah tukar layout dah. Okey. Lepas tu kita boleh share screen. Macam sekarang ni tengah buat share screen. Okey, muat turun aplikasi Jamboard. Ni best. Pernah dengar tak Jamboard? Jamboard ni dia macam whiteboard. Cikgu boleh cakap-cakap dalam ni. Nama dia Jamboard. Okey, dan juga cikgu boleh record meeting. Dan lepas record cikgu kena stopkan meeting. Yang ni lah paling penting. Bila kita buat record meeting tu nanti, kita boleh hantar video yang kita record macam saya ajar hari ni kan. Saya boleh hantar tugasan ni, boleh masuk ke dalam Google Classroom. So kita integratekan antara Google Classroom dengan Google Drive. Sebab kita record nanti, automatik dalam Meet tu kan dia akan hantar simpan dalam Google Drive kita. Google Drive akan belajar lepas ni. Saya akan ajar satu lagi sesi. Lepas ni, lepas habis nombor 4 ni Google Drive. Okay. So macam ni cara kita nak buat semua-semua ni. Kita pergi satu persatu dululah. Okay. So saya akan ajar cara pertama ialah kita nak set meeting di dalam Google Calendar. So macam mana? Okay, cikgu boleh tengok cara dia ialah pertama kita tekan new tab lah tekan tanda tambah ni. Okay, untuk kita berubah daripada satu aplikasi ke aplikasi Google yang lain, kita boleh type saja kat sini cikgu. Cikgu type kepada bahagian Omnibox. Ini nama dia Omnibox. Okay, so kita boleh carilah nak cari Google Calendar kan, cikgu type dia. Google Calendar. Itu, Google Calendar. So tekan enter. Okay, lepas tu cikgu carilah kat sini. Cari Google Calendar. Ni nak buat Meet. Nak set up Meet. Okay. Setiap orang nanti. Okay, dah ada notification. Okay, ni kita punya ni lah. Nama dia Google Calendar. Biasa guna tak cikgu Google Calendar? Ni ingat Google Calendar ni biasa kita set up. Kita nak pastikan macam ni kan, nampak? Classroom, Google Meet dan Google Drive. Nampak saya dah set dalam Google Calendar saya. Pada pukul 2.30 hingga pukul 5. Saya dah buat kat sini. So maksudnya link ni yang saya dah bagi dekat Kak Azizah kan. Kak Puan Azizah. Saya dah bagi awal dah. Saya dah bagi link ni semalam dah. Kak Azizah cakap, tak payah dulu kot kan. So saya dah bagi awal dah kat Cikgu Azizah. Semalam kot saya dah bagikan kat Cikgu Azizah. Dah bagi link ni awal. Okay, sebab nanti Cikgu Azizah kan kalau pin ke macam mana kan dalam Telegram tu kan ada masalah nanti. So tak ada masalah. Set awal semalam ke seminggu pun dah boleh dah set awal. Okay.
Dan link ni bila cikgu dah buat ni, cikgu boleh guna lagi guna beberapa kali lah. Okay, cara dia lah, nak set, tekan ni tekan create. Okay, tekan create. Okay, add title ni, contoh saya type ni, mesyuarat panitia. Atau panitia apa? Panitia civic. Contoh, panitia civic. So kemudian apa yang saya buat ialah ni, masa bila kita nak buat ni, boleh tukar lah. Contoh saya nak buat meeting tu pada hari Isnin minggu depan. So klik pada 21. Contoh. Kemudian ni, masa. Masa kita buat mungkin pagi lah, kita nak buat meeting dalam pukul 9 9 pagi sampai meeting mungkin sampai pukul 2 jam lah meeting 9 sampai pukul 11. Contoh kita buat Google Meet kan. Kita buat meeting secara macam ni sekali kita buat meeting secara Meet. Buat set dah siap-siap. Okay, kemudian ni biarkan all day does not repeat, tak payah. Okay. Kemudian cikgu tekan ni je. Kita boleh add guest. Add guest ni kalau cikgu tahu dia punya email dia. Okay, contoh G kan. G apa? Saya punya sekejap. Kamarul Elias edu.my. Contoh. Ni macam ni. Guest permission. Okay. Okay, tak apa. Cara mudah dia ialah, okay, kemudian cikgu buat ni guest ni tak payah, kita akan bagi secara link nanti Okay. Kemudian cikgu tekan ni more option. Dia macam ni, dia keluar macam ni. Okay. Kemudian kita turun bawah, kita boleh buat kat sini. Ni notification. Okay, kita boleh buat secara email. Boleh ambil email. Ni masa lah, berapa minit sebelum meeting tu berlaku. Boleh letak lagi, ikutlah ni boleh tukar. Nak bagi masa 30 minit ke kan, cikgu boleh tukar 30 minit. Okay. Okay, lepas tu cikgu boleh pergi dekat sini ni add discussion. Biasanya kat sini kita akan letakkan minit mesyuarat. Cikgu ada minit mesyuarat kan, cikgu letakkan ni siap-siap. Semua minit mesyuarat ke kan. Semualah kertas kerja ke apa ke, sebelum meeting tu berlangsung, cikgu dah isi awal-awal dah kat sini. So maksudnya guru-guru yang nak datang mesyuarat panitia civic tu, dia dah baca dah dulu apa dokumen-dokumen yang nak, contoh ada kewangan ke, meeting asset ke apa kan. So kita attachkan file kat sini siap-siap. Okay, sudah siap-siap attach. Lepas tu kita boleh, ni tadilah guest. Guest ni boleh cikgu type lah sendiri kan. Contoh apa G ni semua yang keluar lah, cikgu ikutlah apa benda Contoh Muhammad Kamarul ni tadi ni so dah masuk kat sini dah. Ni nama saya, ni organizer. Yang bawah ni email saya. Ni email saya letakkan. Ni email yang lain lah. Okey, saya letak email yang lain. So yang segala cikgu-cikgu yang cikgu nak jemput, cikgu boleh letak kat sini. Contoh panitia civic, cikgu ada dalam 2 orang ke 3 orang kan. Cikgu buat kat sini, email dia buat kat sini. Okay. Kemudian kita boleh tekan save kat sini. Okay. Send. Okay. Okay, ni sebab dia kata guest from outside your organisation. Maksudnya tadi saya guna email dia 5. Yang ni saya nak jemput orang, dia guna email personal, Gmail. So dia kata tu guest from outside your organisation. So kita buat, tekan je invite external guest. Okay. So tekan balik kat sini, kan ada ni kan, cikgu tekan balik semula, tekan double click. Okay, kemudian cikgu boleh buat ni. Add Google Meet video conferencing. Okay, tekan ni. Okay, ni yang penting ni cikgu. Sebab cikgu nak bagi link ni dekat kawan-kawan cikgu kan. Okay, cikgu dapat ni link ni, boleh ambil tekan button ni. Copy conference info. Okay, lepas tu dah dapat link tu, cikgu hantarlah pergi ke dalam Telegram ke, nak hantar ke WhatsApp ke, boleh kat situ. Contoh kat sini, saya boleh pergi kat sini, kat sini. Nampak?
Ni meeting saya. Jun 24, pukul 9 sampai pukul 11. Nampak tak kat sini? Video calling. Ni cikgu tekan ni, dia akan buka lah link tu nanti. Nampak? Cara mudah dia. So, boleh ikut tak ni untuk buat Google Calendar ni kelas? Kelas lagi. So cikgu. Mungkin ada yang dah biasa guna kan Google Calendar ni kan. Alright. Okay. So kita boleh save lah kat situ. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada set meeting dalam Google Calendar dah settle. Kita buka pula Google Meet. Okay, cara buka Google Meet, cikgu pun dah biasa, dah tahu kan nasib Meet tu macam mana. Contoh ni kalender dah tak ada, habis tutup. Okay, kita buka lah Google Meet. Google Meet sama juga, bila cikgu nak tukar-tukar kepada aplikasi, tekanlah sini Google Meet. Google Meet. Enter. Lepas tu cikgu tekan Google Meet. Ada buka Google Meet. Yang ni bengkel kita tadi tu. Kan? Sekali sebab saya dah set dengan Google Calendar, so automatik dia akan keluar kat sini. Pukul 2.30 saya dah buat lah. So cikgu set meeting cikgu, semua dia akan keluar kat sini. Okay, nampak ni now. So sedang berlangsung sekarang ni meeting kita. So cara dia ialah nak buat meeting yang baru, samalah kita buat new meeting lah. Tapi kalau cikgu tadi, saya ajar tadi, dah set awal-awal. Okay, so seminggu sebelum cikgu nak meeting, cikgu dah buat, ataupun 3 hari ke 2 hari ke, kita dah set dalam kalender kita siap-siap dah. Jadi kalau nak buat meeting baru, tekanlah ni new meeting. New meeting. Okay, kemudian cikgu boleh buat start an instant meeting, contoh. Start an instant meeting. Okay, nampak tak keluar macam ni? Your meeting is ready. Contoh macam ni. Okay, lepas tu cikgu, apa yang boleh kita buat kat sini? Okay. So yang pertama kita, cikgu nampak kan muka saya, kita boleh buat, nak tukar lah, nak buat setting asas tadi. Nak tukar background. Tukar background macam mana cikgu? So kita boleh pergi dekat sini tekan pada more option. Kemudian cikgu tekan dekat change background. Nampak tak kat sini? Cikgu tekanlah ni tukar sini. Cikgu boleh tukar sini, tukar sini. Kan nak tukar bunga api ke, ikut suka hati cikgu. Dia biasa kita tukar change background ni sebab kalau background rumah kita tu tak sempat nak kemas cikgu. Kan cikgu nak macam-macam kan. Serabut belakang-belakang tu cikgu boleh buat kat sini lah, cikgu tukar background. Okey? Boleh cikgu tukar background? Okey, kemudian kita tengah-tengah cakap, tiba-tiba ada yang membuat bising. Kan? Cikgu rasa macam ada bunyi bingit-bingit tu. Biasa bunyi bingit-bingit tu ada orang yang sedang bercakap, cikgu. Bingit-bingit tu biasanya ada orang bercakap. So cara dia ialah kita akan pergi dekat ni, contoh. Kat sini kan ada 47 orang, cikgu tengok siapa yang bercakap, cikgu tengok. Sekarang ni semua okey. Semua telah di-mute kan, semua telah mute. Okey, contoh cara macam ni, cikgu Rizal kan. Contoh Rizal ni. Sekejap, tak boleh. Kalau dia buka, dia bercakap. Kan? So cara dia ialah kita tekan je, mute. Siapa tu cakap tu? Cuba cakap balik. Saya. Cuba buka mic. Okay, saya. Good, stop. Okey, biar macam tu kan. Biar. Buka balik. Daya buka. Okey, Daya buka, Kawati buka. Okey, good. So macam ni, nampak tak? Tengah guru ada. Saya buat apa? Tekan mute all. Ada. So, tak adalah cikgu rasa serabut telinga kan, rasa ngeng macam mengacau. So kita buat mute all muted dah, selamat cikgu. Tak adalah macam saya ajar, saya tengah buat sekarang ni kan live ni kan. Tak ada pun bunyi yang distract telinga saya kan, bising-bising apa semua kan. Senang right. Tu satu. Okay, lepas tu kita yang kedua kita nak background dah, nak mute dah kan. Okay, kita nak pin. Okay, nak pin tu kita pergi kat orang. Kita pin kat orang. Okay, lepas tu kita boleh pinkan lah apa yang kita nak. Sekarang ni saya pinkan pada presentation saya. Okay, kalau cikgu nak pinkan pada orang-orang tertentu ke, cikgu boleh pinkan. Sini, kita boleh pin to screen. So nanti akan keluar lah. Kalau kita pinkan dia tu, dia keluar yang hash ni kat situ.
Contoh saya pin Cikgu Fatimah. Kan, pin to screen. So yang keluar muka Cikgu Fatimah. Itu maksudnya kita nak apa yang nak dikeluarkan pada paparan utama ni. Cikgu Badar kan. Saya pinkan dia. Keluar gambar Cikgu Badar. Itu maksud dia pin. Apa yang kita nak keluar kat situ. Right? Tadi dah pin kan. Right. Okay, seterusnya kita nak buat apa? Okay, nak tukar layout. Oh, tadilah background layout tu benda yang sama Okay, sekarang ni kita nak buat untuk share screen pula lah. So cara nak share screen, kita boleh pergi dekat sini tekan gambar ni. Gambar nak pandang kat atas ni. Okay. Contoh saya buat ni dulu. Saya buat stop presenting. So bila kita tekan stop presenting, dia dah keluar lah. Cikgu sekarang ni nampak apa? Cikgu nampak ramai-ramai kan. So sebenarnya kita boleh tukar dia punya layout lah macam ni kan. Contoh change layout ni. Okay, kita tukarkan macam ni tiles. Tiles ni ramai-ramai. Okay, saya boleh letakkan macam ni lah. Okay, tiles ramai-ramai. Nak spotlight. Okay. So nak tukar sidebar. Pun boleh. Okay. So sekarang ni kita nak present Ni kita bolehlah remove from meeting. Ni kita boleh unpin. Kita tak nak cikgu ni pun kita boleh ni pin tak payah. Right. So kita boleh tekan ni balik. Present now. Okay, bila kita present now ni saya boleh buat, dia ada pilihan entire screen boleh, window boleh, tab boleh. Contoh saya ambil ni lah, entire screen. Okay. So, kalau pilihan entire screen, maksud dia, cikgu nampak semua sekali ni, paparan ni. Paparan penuh ni semua cikgu dapat. Ni nama dia entire screen. Okay. Kalau saya buat pilihan kedua, contohnya saya ni, saya stop presenting. Okay. Saya ambil pilihan a window. Okay. 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 Pilihan a window tu sebenarnya, kalau cikgu ada, contoh cikgu ada satu PowerPoint Contoh cikgu ada satu PowerPoint, cikgu nak terang PowerPoint cikgu je, cikgu tak nak benda-benda lain. Contohlah saya nak terangkan gambar ni. Saya ambil satu gambar. Ataupun slide ke apa kan. Okay, saya pergi sekejap. Stop sekejap. Okay, saya ambil a window. So a window ni, cikgu nampak tak? Bila saya pilih a window, dia hanya keluar yang ni saja. Dia hanya keluar kertas yang saya nak saja. Dia tak keluar semua-semua. Kalau cikgu ambil entire screen, semua yang bawah-bawah tu semua akan keluar cikgu. Cikgu punya tarikh lah, apa yang ada kat desktop cikgu, semua orang akan nampak. Itu beza dia. Kalau entire screen, semua benda desktop, semua orang boleh tengok. Biasanya kalau kita tak nak bagi orang tengok apa benda yang ada kat desktop kita ambil macam ni lah. Saya ambil pilihan a window. Okay. Kalau satu lagi pilihan, stop sharing ni, saya ambil pilihan a tab. So ada tiga pilihan your entire screen, a window, a tab. Kalau a tab ni, maksudnya benda yang ada dekat atas cikgu. Browser kita kan, tab-tab tu. Contoh saya ambil tab ni, aplikasi Google ni, saya share. Okay. Right. Yang ni adalah tab cikgu. Tab tu maksudnya yang berada dekat bahagian atas. Dekat browser kita tu kan. So browser, kalau browser kita buka, banyak browser kan, tab tu kita tekan tab. Tu beza ketiga-tiga lah. Entire screen, window dengan tab. Tab bila kita buka aplikasi Google Chrome, cikgu buka, tu nama dia tab. Kalau cikgu just tak buka Chrome, cikgu buka benda dalam PC cikgu buka PowerPoint biasa je, kita ambil a window cukup. Tapi kadang-kadang cikgu nak tukar sekejap, nak buka browser lah, sekejap nak buka window kan. Paling senang, selamat. Cikgu ajar macam saya sekarang ni kan, saya tukar lah. Saya ambil, saya stop present. Nak selamat, cikgu ambil ni. Entire screen. Dah. Entire screen ni senang. Bila cikgu nak tukar-tukar aplikasi, sekejap nak pakai browser, sekejap nak pakai kat dalam PC data dia kan, cikgu ambil macam ni je. Bila cikgu ambil macam ni, entire screen, cikgu akan nampak semua. Yang boleh, cikgu nampak
nampak. Lepas tu bila cikgu nak upload macam biasa, boleh, semua senang lah. Tu kita panggil entire screen. Boleh tak cikgu? Boleh ikut? Okey, seterusnya kita bagi kepada share screen dah. Kita bagi muat turun aplikasi Jamboard. Okey, Jamboard ni apa? Okay, cara dia macam ni Ni memang best lah. Jamboard ni sangat menarik. Okay. So untuk Jamboard ni, saya tukar tadi gambar Tak boleh nak berikan change layout. Boleh lah. Okay, sekejap. Change background. Contohlah tukar gambar lain pula lah. Okay. Pantai. Okay. Contoh tukar gambar ni pula. Okay. So cara nak buat Jamboard tu, cara dia ialah cikgu klik kat sini nampak tak gambar segitiga, kotak dengan bulat ni kan? Cikgu tekan ni. Tekan. Nampak tak ni? Whiteboarding. Okay. Whiteboarding, cikgu tekan whiteboarding. Okay. Lepas tu kita tekan ni cikgu. Tekan start a new whiteboard. Okay. Okey. Lepas tu apa yang kita buat ialah kita nak bagi kawan-kawan kita, anak murid kita untuk tulis dekat atas ni. Dia macam ada interaksi dua hal lah sebenarnya. Okey. So saya boleh buat apa? Kita tekan ni cikgu. Tekan share. Okey, kemudian nampak bawah ni. Get link ni, dia katakan restricted only people added can open with this link. So cikgu tekan ni. Okey. Restricted ni cikgu pastikan cikgu ambil ni, mudah. Anyone with the link. So siapa-siapa yang ada link ni, dia boleh gunakan Jamboard ni. Sebab kita takut nanti yang masuk dalam meeting kita ni ada yang guna ID personal, Gmail. Ada yang pakai ID MOE. So nak selamat kita pakai anyone with the link. Okay. Okay, ni nampak tak? Viewer, setting ni cikgu akan tukar kepada editor. Editor maksudnya nanti dia boleh cakap-cakap kat situ. So kita boleh buat macam komunikasi dua hala lah sebenarnya. Okay. Dan kita klik done. Okay. Alright. Lepas tu tadi kan kita dah ada lah. Sekejap Mana Jamboard saya? Ni Jamboard saya. So saya share. So saya ambil ni, copy link. Copy link. Dan saya letak dekat Meet ni kan. Saya pergi balik kat sini. Okay, saya tekan sini. Okay, cuba cikgu masuk cikgu. Tekan link ni. Cuba tekan link yang saya bagi. Okay, nampak? Cikgu Liza dah masuk. Kan? Dah ramai masuk dah. So, cuba. Okay, kita apa yang kita boleh buat Ni pen kan? Kita lukis. Cikgu Badah, try lukis Cikgu Badah. Okay. Kak Wati lukis. Ambil pen. Siapa dah masuk lagi? Ni Kak Norihan cuba lukis. Nampak tak? Kita dah boleh wujudkan komunikasi dua hala dah dengan anak murid kita. Sambil mengajar, minta murid respon kat sini. Dan kita boleh letak ni gambar. Contohnya saya ada gambar, browse. Saya letakkan gambar. Okey, dan kita pergi dekat sini, desktop. Gambar. Okey, open. Okey, nampak tak? Saya ada satu gambar kat sini. Okey, ni nampak tak? Bila dia semak-semak macam ni kan, apa kita buat? Clear frame. Hilang. Okey, lukis balik. Kita tekan balik clear frame. Hilang. Ni maksudnya kita dah boleh. Tak bagus. Siapa ni letak gambar Adi Putra? Okey. Rindu pula Adi Putra. Okey. So, kita boleh buat sini, kita boleh letak sticky note, tulis-tulis kat sini, save, right? So kita boleh letakkan teks. Macam-macam lah. Dia ni sangat menarik lah sebenarnya bila kita nak mengajar PDPR macam ni kan. So budak-budak bila ada macam ni, dia rasa teruja lah kan. Rasa excited, wah cikgu boleh buat macam ni cikgu So kita kontrol. Nak bagi soalan pun kat sini je lah. Perlu nak respon dengan cepat. Okay, boleh Jamboard. Ada masalah tak dengan Jamboard ni? Boleh ikut?
Boleh. Good. So nampak excited kat situ lah rasa macam teruja boleh buat macam ni. Boleh pandai boleh guna tools, boleh padam-padam semua boleh letak circle, nak ajar seni kan kat Wati seni. Ambillah apa-apa yang minat nak letak. Okey. Ni laser seni ke apa-apa. Okey buat lah. Right. Tu cerita pasal Jamboard. Okay, next apa? Apa lagi belum? Okay, record meeting and stop meeting. Okay, macam ni kita nak record and stop meeting. Okay, cara dia ialah okay. So kat sini yang saya cakap tadi, nampak tak? Ni, pergi balik kat 3 ni, 3, segi 4, circle ni, nak record. Macam saya ni, tekan ni, dia terus ni, tekan recording. Record meeting for on demand viewing, tekan ni. Masih tekan ni tekan start recording. Lepas tu make sure everyone is ready. Dah okey baru kita tekan start. Ulang balik. Ulang balik. Tadi kat whiteboard tu tadi. Oh, okey. Okey. Tekan balik. Record. Okey. Ni recording ni. 3. Recording. Ini 3 tadi Sekejap saya ulang balik Saya ulang balik. Tekan ni segitiga ni. Okey. Lepas tu tekan ni recording. Okey. Lepas tu tekan ni start recording. Apa pasal saya punya ada stop recording? Saya masuk Kamarul punya kod. Okey. Then kita tekan start recording. Cikgu Aziza dah record kot. Cikgu Aziza tekan record Tak. Dah record kot. Sebab tu dia tak ada tanda stop situ. Macam saya record, ada tanda stop. Okey. Problem tak? Okey. Okey, boleh dapat Okey, so kita pergi dalam masa yang terakhir ni Masa yang dah nak habis ni kita pergi part yang terakhir iaitu Google Drive. Okey, ni saya punya mic tadi So saya ada 2 ni. Pergi balik sini. Okey. Cikgu Nurrehan ilmu baru. Okey, good. Alright. Menarik. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada part yang terakhir. Boleh lagi kan cikgu? Dia lagi 2 minit ni. Sebab kita punya program sampai pukul 4.30 kan? Boleh tak lagi ikut? Boleh. Ke dah pernah? Boleh. Kita akan ajar yang terakhir lah cikgu yang terakhir itu Google Drive. Okey, Google Drive ni apa yang cikgu akan belajar? Pertama nak buka Google Drive. Cara saya nak buka. Okay, mencipta folder dan subfolder dalam Drive. Tambah file ke folder. Kita nak buat muat naik, muat turun, menukar warna folder. Tambah aplikasi dalam folder, Google Docs, Slide, Sheet. Share folder kepada individu lain. Okay, so kita akan buat, saya akan jawab cikgu satu persatu cara buat dia. Okay, so step pertama. Google Drive. Okay, kita akan buka Google Drive. So cara nak buka Google Drive ialah kita buka ni saya buka tambah. Kita tekan atas cikgu. Atas ni kan kita tekan Google Drive. Enter. Okay. Lepas tu kita cari ni Google Drive. Okay, kita gunakan akaun kita 5. Okay. So cikgu nampak tak ni? Benda ni. Ni nama dia waffle cikgu ada 9 dot ni kan, tekan waffle ni. Dan cikgu tekan drive. Nampak tak? Apa beza saya punya drive dengan cikgu punya drive? Tersusun. 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 Okey, lagi apa lagi yang cikgu nampak yang beza? Drive saya dengan drive cikgu. Ada warna. Folder berwarna. Okey, bagus. Okey, ni lah nak cerita ni apa benda yang kita nak buat kat sini cikgu nak bagi supaya tengok pun mata cantik sedap tengok kata drive kita kan tersusun Alright. So pertama kita nak mencipta folder dan subfolder dalam drive. Okay, masuk folder yang utama.
Subfolder tu adalah dalam folder ada folder lagi. Dia sama juga macam cikgu buat dekat dalam desktop cikgu kan. So cara dia ialah kita nak buat folder kan. So ialah kita tekan new, kau juga new, kemudian kita tekan folder. Okay. Kemudian kita namakan lah, contoh kita namakan folder kita, contoh kita ajar subjek, pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Okay. Jadi kita tekan create. Okay. Nampak dalam ni, nampak dah ada pendidikan Islam. So ni nama dia folder. Jadi kita nak buat subfolder. Subfolder tu adalah dalam pendidikan Islam ni ada folder lagi kita nak buat. So kita tekan 2 kali, kita double klik. Ni pendidikan Islam kan, kita nak buat subfolder. So kita buat folder lain lagi. So kita boleh buat macam ni. Sama ada kita klik sini, tekan ni, new folder. Okay, tekan mana new folder, kita buat dalam ni lah. Contoh kita nak buat apa nak buat lah dalam pendidikan Islam. Contoh panitia. Okay, kita klik create. Ataupun kita nak buat nota lagi, kita nak buat lagi folder PDP, DPR, okay, create. Ada lagi lah, folder apa lagi? So, pendidikan Islam kita nak buat tentang BDR, apa lagi lah? Evidence PVD. Contohlah, kita nak buat itu. So ni nama dia subfolder. Kalau kita buka balik my drive. Okay, tadi pendidikan Islam kan, mana pendidikan Islam? Okay, ni folder utama. Kita buka dalam pendidikan Islam ni, ada lagi folder-folder. Ni nama dia subfolder. Okay. Boleh cikgu mencipta folder dan subfolder. Okay, tugasan seterusnya, kita nak buat ni, tambah file ke folder. So kita nak buat muat naik dan muat turun. So cara dia ialah pergi balik pendidikan Islam kan, nak tahu contoh kita nak letakkan bahan dalam ni panitia. Okay, klik panitia. Okay, nak masukkan bahan dalam ni. Kita boleh buat cara drop ataupun kita boleh tarik style new kita klik new. Okay, nampak ni file upload. Tekan file upload. Okay, contoh saya letak file tu kat dalam desktop. Okay. Kemudian saya carilah file tu, contoh bahan bengkel, saya ada nota. Klik nota, klik open. Nampak dia sedang ni, uploading one item, dia sedang upload. Ada dia dah nota kat sini. So kita buka balik pendidikan Islam, buka panitia, dalam panitia dah ada nota. Okey, tu cara nak muat naik. Okey, kalau nak muat turun, macam mana? Cikgu dah ada kat sini. Nak download, muat turun tu download Cikgu buka ni. Okay, tekan ni nota ni. Okay, cikgu nampak tak kat sini? Ni tekan ni dulu. Kemudian tekan ni nama dia vertical ellipsis. Tekan vertical ellipsis ni, more option, more action. Cikgu tekan ni, download. Tekan download. Nampak ni, converting to words, nampak dia siap download kat bawah ni dah. Dari kat bawah ni, cikgu tekan, anak panah kat atas, show in folder. Dah ada dah nota ni kat sini. Cikgu buka lah. Tu cara nak download. Okay. Boleh cikgu? Muat naik dan muat turun. Boleh Cikgu Kamarul. Saya? Suruh disturb sekejap. Cikgu boleh tak balik pada page folder cikgu tu? Drive cikgu. Right, okay. Sekejap. My drive. My drive. Okay. Macam mana nak buat dia kotak-kotak kecil macam ni Yang yang saya punya dia memang panjang-panjang dari kiri ke kanan semua. Ni tukar kat sini cikgu. Okey. Tekan ni. Grid view. Okey. Dah. Okey, sekejap I try. Ni grid view cikgu ni bentuk list. Cikgu tukar ni. Yes. Saya punya macam list. Ni macam ni cikgu. Dah boleh cikgu? Okay, thank you. Okay, good. So sekarang ni kita nak buat apa? Yang seterusnya kita nak buat ni. Nak menukar warna folder, nak bagi cantik-cantik macam saya punya ni. Kan? Merah, hijau semua ni kan? Pergi balik kat pendidikan Islam ni, cara dia senang je. Tekan ni pendidikan Islam. Kemudian right click cikgu. Nampak tak ni? Change color.
So change color, contoh kita ambil warna ni. Bubble gum warna dia. Nampak tak tukar warna? Cuba cikgu buat. Boleh? Tukar lagi, buka dalam ni, tekan Pendidikan Islam. Ada ni panitia PBD ada tukar warna lagi. Tekan, right click, klik kanan, change color. Tukar warna hijau. Ada warna hijau. Begitu saja cikgu. Okay, change color. Boleh? Boleh cikgu? Boleh ikut Okay, so dah tukar warna, sudah. Okay, sekarang kita nak tambah aplikasi ke dalam folder Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Alright, so ni paling utama cikgu. Okay, contoh. Ada dalam ni kan, contoh ni bahan panitia. Okay, kita nak letakkan file dalam ni. So mestinya kita nak buat aplikasi, nak masukkan Google Doc dalam panitia ni. Okay, cara dia ialah tekan panitia dulu. Okay, tekan. Kemudian kita nak masukkan, okay, kita boleh masukkan aplikasi, kita tekan ni, tekan new. Okay, kita boleh masukkan Docs. Docs ni macam cakap ni macam Microsoft Word. Kita boleh letakkan sheet. Sheet ni macam Excel. Google Slide ni macam PowerPoint ataupun Google Form. Contoh saya nak letakkan nota Word dalam ni. Okay, saya tekan new. Saya tekan Google Doc. Saya tekan ni, blank document. Okay, saya type ni. Okay, nota. Nota Pendidikan Islam. Contoh saya type, type apa? Okay, dah. Dia dapat ni, saving, automatically save to drive. So cikgu tutup pun, nampak tak kat sini? Dah ada nota Pendidikan Islam kat dalam ni. Okay, kita buka. So ni cara kita nak pindahkan. So sekarang ni, bila saya duduk di PBD, saya banyak bekerja dengan drive. Saya tak buat lagi dah pakai Microsoft Word, tak buat dah. Kita bekerja dengan pakai capaian awan macam ni. So tak ada masalah. Dia mobile lah, cikgu pergi ke mana-mana, sambil pakai handphone pun cikgu boleh edit cikgu punya file tu. Download je. Doc, Google Doc, okay? Nak masuk slide ke apa, pakai handphone je boleh aplikasi tu. Contoh cikgu nak buat PowerPoint kan, new, cikgu buat ni, Google Slide, cikgu buat blank presentation. Ni PowerPoint cikgu. Terus kat sini je. Okay, cikgu letak gambar apa semua kan, insert ke, insert image, upload from, search image, contoh cikgu tak tahu, leaf, daun. Dan kita ambil gambar daun, insert. Okay, dia ada gambar daun kat sini. Lepas tu kita present lah. Nampak? Dia bubar kat situ. Okay. So sangat mudah. So dia ada dah file ni. Ni file slide. So saya pun dah tak pakai dalam Microsoft Word, PowerPoint ni. Semua bekerja dengan dalam Drive. Okay. Cikgu nak buat tadi kan Google Form ke, kan nak buat quiz ke, quiz bulan bahasa ke, quiz sains matematik ke, cikgu boleh buat kat sini. Right? Tu cara membina aplikasi masuk ke dalam Drive. Ada soalan cikgu? Boleh? Okay, next kita nak share folder kepada individu lain. Okay, yang ke-6, share folder kepada individu lain. Cara dia ialah, okay, contoh ni. Kita ada ni kan, panitia. So kita klik panitia ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Gambar, orang, gambar tambah. Ni yang boleh share panitia. So kita tekan sini. Cikgu boleh letakkan lah. Cikgu nak hantar kat siapa. Contoh, cikgu nak bagi dekat, saya nak hantar dekat siapa-siapa lah. Yang penting kat ruangan ni, cikgu letakkan email dia. Email dia mesti dekat sini. Contoh, saya letakkan Kamarul. Kamarul. Alias EBD. Okay. So ada ni. So email dia keluar. Dan kita nampak ni. Editor. Editor maksudnya kalau cikgu nak bagi kawan cikgu tu boleh edit cikgu punya folder. Dia boleh delete folder cikgu. Itu maksudnya editor. Dia boleh kacau lah. Dia boleh buang file dalam tu nama dia editor. Contoh cikgu ada file Word kan. Cikgu ada file Doc. Cikgu nak buat kerjasama. Cikgu tak payahlah buat cara lama, kita bagi hantar kat Telegram lah, WhatsApp lah, dokumen tu kan dah siap, kawan cikgu kena patah balik hantar kat cikgu kan. So cara dia kita buat dia sebagai editor. Jadi dia boleh edit secara langsung dokumen cikgu tu. Okay. Lepas tu kita tekan lah, dia boleh editor. Okay, viewer. Viewer tu dia hanya boleh tengok saja.
Kalau komen dia boleh komen kat dokumen, editor dia boleh organize, edit, add and edit files. Then kita klik send. Okay, dia tekan share anyway. Tu cara dia. Contoh panitia lagi. Cikgu ada file ni. Ni file PowerPoint saya kan. Cikgu nak share. Tekan PowerPoint ni, tekan share. Minta email kawan cikgu. Siapa dia kan. Contoh saya nak share dengan saya ni, edit ni. Tapi pastikan ni kan, kita tukar mode dia lah editor. Okay, baru boleh dia adjust kat situ. Kalau tak, dia tak boleh edit. Dia just tengok saja file tu. Okay, dan klik done. Boleh Ataupun cara lain, kita boleh tekan file ni, PowerPoint ni kan, tekan ni, gambar link ni. Pun boleh juga. Kita tukar balik restricted ni, kita tukar, pastikan dia ni, anyone with the link. Okay. Lepas tu, viewer ni, kita tukar. Tukarkan dia kepada editor. Okay. Lepas tu, klik copy link. So done. Contoh saya buat ni. Cuba tekan. Oh, dah ada banyak. Okay. Cuba salah seorang tekan. Kak Azizah cuba tekan. Satu. Okay. Dah Kak Azizah. Keluar tak? Keluar. Siapa-siapa lah. Cuba tengok. Keluar. Okay, apa jadi? Cuba type. Nampak tak? Cuba awak tambah slide ke apa. Nampak tak? Kita dah buat collaborative kat situ. Dah 7 orang dah masuk dah. Semua kacau saya punya ni. Ni macam saya nak ngajar, nak minta brainstorming kat budak-budak kan. Nak minta sila, penuhkan peta buih berganda. Contoh, saya dapat peta pokok ke apa kan. So, automatik dia akan buat kat sini. Nampak tak? Best dia. So secara langsung kita dah boleh buat pembelajaran secara kolaboratif lah kat situ dengan murid-murid kita. Right? So menarik tak kat situ? Okay. Boleh? Share folder. Alright. So seterusnya dah habis dah cikgu perkongsian kita. Okay. So last minta ni cikgu buat maklum balas. Okey, nanti cikgu boleh scan, cikgu boleh scan ni, cikgu boleh ni lah, cikgu boleh bagilah rating kat saya sebab saya sekarang tengah apply untuk Google Certified Trainer. Okey, so dengan maklum balas ni mudahlah untuk saya tahulah kelemahan saya ke, kurang penyampaian kepada guru-guru, feedback. Okey, saya serah balik kepada, ada soalan tak saya? Ada soalan tak cikgu? Cuba cikgu. Tiada, alhamdulillah faham. Okey. Tak ada soalan. Semua bagus semua boleh jawab. Okey, faham. Besok dah buat kan baru tak faham tu kan. Alamak. Okey. So far okey. Thank you. Cuba buka ni, boleh tak cikgu masukkan gambar Masuk gambar. Change layout, kita ambil macam ni. Okay. Cuba cikgu buka muka masing-masing Kita nak screen. Buka muka, macam tu. Nanti saya share gambar ni. Semua buka muka saya nak ambil gambar, snapshot. Screenshot. Daya, Mariam buka. Okay, cikgu Narizan dah keluar. Okay. Kita masih menunggu lagi. Okay, cikgu lain. Okay, sekali lagi Cik Wadang, Cikgu Fatimah, Hamidah, Safiza. Buka cikgu punya ni kamera. Kita nak ambil gambar, kita nak bergambar. Bergambar untuk, tu Buddha Siti, Ustaz Siri pun ada dah. Noris, Azlan. Kak Azizah, tutup kamera. Kak Azizah? Kak Azizah. Boleh lah Kak Marul, tak tahu kenapa. Ada lah. Oh, satu lagi ada Kak Azizah tu ada 2 Sebab pakai 2 laptop. Oh, okey. Alright. So saya nak ambil gambar Okay, ready Okay, senyum. 1, 2, 3. Okay. Banyak.
Okay. Save as. Okay. So nanti cikgu, sekejap Cikgu boleh ni lah cikgu isikan tadi saya punya maklum balas nanti tu. Yang mana tadi maklum balas, sorry ya. Terima kasih. Saya serah balik semula kepada Cikgu Azizah. Terima kasih semua cikgu-cikgu semoga bermanfaat. Semoga pendidikan cikgu lebih semenang lepas ni. Okey. Saya patah balik kepada Cikgu Azizah. Okey. Okay, terima kasih di atas perkongsian yang telah diberikan dan alhamdulillah saya pastilah ya rakan-rakan guru semua insya-Allah faham bab kata Arnisa bila kita buat sendiri nanti barulah mungkin akan ada sedikit masalah lah sekarang ni bila kita bersama dengan Sifu dan bila buat Sifunya ada di hadapan boleh terus tanya insya-Allah tak ada masalah. Nanti sebab tadi pun orang kata tak sempat nak catat-catat sebab nak berikan perhatian kepada penerangan. Namun demikian alhamdulillah saya rasa insya-Allah lah kita boleh cuba dan kalau saya rasa pun kalau ada apa-apa masalah bolehlah nanti mungkin kalau ramai-ramai tanya kan pening pula Cikgu Kamarul mungkin kita sharekan dulu sesama kita kalau betul-betul ada masalah ke barulah kita tanya semula pada Cikgu Kamarul untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya bagi pihak warga guru SMK Adi Putra yang sempat hadir pada petang ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Kamarul dan insya-Allah mungkin kita akan panggil lagi lah sebab banyak sangat rasanya info-info menarik yang kami perlu. Sebab pula dengan dalam keadaan PDPR yang dilanjutkan ni jadi banyak PDPC yang perlu dilaksanakan dalam keadaan online atas talian dan info-info Google Classroom, Google Meet ni sangat membantu. Membantu kami untuk menjalankan PDPC dengan jayanya. Okay, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cikgu. Okay, jumpa lagi. Kalau apa-apa boleh PM Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kamarul. Assalamualaikum. Terima kasih Kamarul. Terima kasih Kamarul. Terima kasih Kamarul. Terima kasih Kamarul. Bye-bye. Balas Kamarul. Jumpa lagi. Bye-bye.